Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah bersabda menyeru belia menjadi para pemimpin dan melaksanakan impak positif bagi pembangunan negara. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pagi tadi semasa majlis pembukaan PIBDS. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia di Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi BIBD, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembah alu-aluan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu melahirkan penghargaan atas sokongan dan minat aktif Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dalam peranan dan aspirasi belia ke arah menggerakkan mereka menjadi para pemimpin masa depan. As the future catches us, it is inevitable that our youth will inherit a digital age. With the advent of the fourth industrial revolution, it is paramount that we make preparations together to ensure that our youth are equipped with the technological know-how so that they can embrace technology or digital future. It is hoped that the youth will adopt a whole-of-nation approach and embrace the vision of a smart nation, which will be one of the major pillars propelling Brunei Darussalam towards the realization of Brunei Vision 2035. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menekankan akan perlunya menyedari cabaran-cabaran yang dihadapi generasi di negara ini adalah tidak sama seperti sebelumnya. Oleh itu, Duli Yang Teramat Mulia bersabda, para belia juga perlu menyesuaikan diri dan berdaya tahan. When I was 18 years old, I was sent to the Royal Military Academy Sandhurst in the UK, where I was pushed to my limits time and time again. Often I thought I could not take it anymore, but I learned not to give up in trying times. I recall one very formative experience. So I had to complete a 73-kilometer group race. It was up the Black Mountains in Wales, and all this while carrying a 20-kilo backpack. So generally it takes between 24 to 35 hours to complete, with hardly any rest in between. The terrain was so unforgiving that I developed a cramp in the first hour, and honestly I didn't know how much longer I could go on for. But despite the intense pain, I just focused on putting one foot in front of the other. And in the end, after a grueling 23 hours and 11 minutes, my group and I finished in first place. Thank you. So this showed me how powerful the mind is, even when the body feels like giving up. What this experience and what being in the military has taught me is that we need to constantly push ourselves and not be afraid of challenges. Because pressing on and fighting through hardships will only build our resilience and character.
Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menghargai usaha kerajaan dalam melaksanakan program-program untuk retrain and upskill belia seperti perantisan iReady dan Skill Plus. Jelas Duli Yang Teramat Mulia lagi, para belia digalakkan untuk menerokai inisiatif-inisiatif tersebut untuk mendedahkan diri kepada industri-industri baharu dan membina kemahiran baharu dengan sentiasa meningkatkan diri. I challenge you to create different set of opportunities for you and your peers beyond what is currently available, rather than just waiting for a comfortable job or a corporate ladder to climb. I strongly believe that our youth can build new corporations which will be the future engines of our society. The youth, with their vibrant energy and fresh perspectives, can contribute vitality and creativity to emerging social and economic challenges that Brunei face. We are already seeing youth-led organizations come up with ideas and solutions to tackle issues such as public transport, food security, sustainable energy, and more. These young people should be recognized for the work they are doing to create real change in our society. Change that will make an impact not just today, but also to help us deal with the challenges in the future. We want to develop new industries that will future-proof our economy. One example is investing in our creative industries. This was an issue close to my late brother's heart. Globally, creative industries employ more people aged 15 to 29, more than any other sector. There are a lot of young people in Brunei who are passionate about the arts, who have started their own creative agencies, production companies, and more. They have moved beyond the usual path and out of their comfort zone to make a change. I want to encourage the youth to approach the stakeholders in this room with the ideas in the creative industries and beyond, and together create an ecosystem that is sustainable, one that creates quality job opportunities and achieves social and economic progress. With that, I wish for you all to have a productive and successful summit, and that there will be outcomes that pave the way for the youth to become pioneers in the continued development in Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyerahan baton kepada wakil belia yang terpilih. BIBDS merupakan sidang kepuncak pertama seumpamanya di negara Brunei Darussalam dengan penyertaan secara fizikal dan maya oleh barisan speaker dan delegasi. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran BIBDS bertajuk Youth Making an Impact yang mencakupi beberapa tema, antaranya bandar pintar, sukan, pendidikan serta sekuriti makanan dan disertai oleh 8 buah institusi pendidikan. BIBDS dikendalikan oleh BIBD dengan Progressis selaku penaja Platinum, CIC Environmental Services and Total ENP Borneo BV yang merupakan penaja-penaja emas dan Brunei LNG sebagai penaja perak. Acara dianjurkan oleh Curious Mind dan disokong oleh Lembaga Pelancongan Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan, Pertubuhan Usahawan Belia Muda Brunei, Global Shapers dan Young Professional Network Brunei. Sidang BIBDS merupakan platform bagi belia tempatan memperoleh pengalaman daripada pemuda contoh yang cemerlang di dalam dan luar negara di samping memberi peluang untuk menjalin rangkaian, belajar dan berinteraksi dengan pihak industri tempatan yang berkaitan. Sidang 2 hari ini meliputi 27 sesi berasingan melibatkan pendekatan proaktif mengenai pembelajaran serta memberikan perspektif yang lebih segar bagi para
para pelajar tentang pelbagai tajuk antaranya seni, kerjaya, teknologi dan kecerdasan. BIBD YES meliputi beberapa sesi plenary melibatkan 50 orang penceramah tempatan dan luar negara dalam membincangkan keperluan pemerkasaan pemikiran para belia. Majlis Ilmu 2020 sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun akan diadakan pada hari Selasa 15 Disember 2020 dengan temanya tahun ini mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, pagi tadi diadakan latihan penuh di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, yang berhormat Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis ceramah khas Majlis Ilmu 2020. Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba dan Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong masing-masing menjorai musabakah tilawah Al-Quran secara berkumpulan senegara kali kedua bagi kumpulan peserta Qari dan Qari'ah. Penyampaian hadiah berlangsung petang tadi di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu, majlis diserikan dengan persembahan bacaan Al-Quran oleh Johan kumpulan peserta Qari'ah. Musabakah dihasrat dapat memberi kefahaman mendalam tentang lagu dan irama musabakah Quran. Majlis dianjurkan oleh Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara. Sesuai dengan rancangan Pelan Strategik Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi tempoh 2020-2025, aktiviti dan projek kelolaan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah akan menjurus kepada visi masyarakat mandiri. Para sukarelawan akan terus menjadi rakan strategik Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam mencapai matlamat strategik ke arah projek dan aktiviti kebajikan yang lebih bermakna dan lebih menepati matlamat strategik Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Para sukarelawan akan terus diberi ruang untuk mengongsikan cambahan idea, kemahiran dan kepakaran mereka. Perkara ini ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan pengerusi jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah semasa Majlis Penghargaan Sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah semalam. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Dan pada itu juga, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah akan menyusun beberapa aktiviti menjurus kepada peningkatan ilmu, kursus-kursus motivasi, pengurusan, keusahawanan dan kepimpinan yang bersusayan sebagai nilai tambah agar sukarelawan dapat menjadi rakan strategik yang lebih berwibawa dan bermakna. Dalam kesempatan ini, perambah saya ingin menyuruh kepada para sukarelawan akan terus bergiat aktif dan tidak akan jemu untuk mengongsi kemahiran dan buah fikiran bernasbis kita dalam sama-sama melaksanakan projek dan aktiviti kebajikan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, terutama golongan yang daif, miskin, kurang upaya dan sebagainya di negara ini.
347 orang ahli sukarelawan yang aktif menyumbangkan khidmat bakti dalam menjayakan projek-projek dan aktiviti-aktiviti yayasan sepanjang tahun 2020 menerima sijil ditubuhkan pada 8 Januari 2005. Unit sukarelawan yayasan merupakan satu platform untuk membolehkan sesiapa sahaja yang berhasrat dan berminat menjadi sukarelawan yayasan untuk tampil menyumbang khidmat bakti mereka dalam mengendalikan aktiviti kebajikan terutamanya dalam perkhidmatan masyarakat. Antara yang hadir, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Daerah Brunei dan Muara petang tadi mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah. Majlis diadakan di pusat berkenaan. Hadir Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bacaan tahlil diketuai oleh Awang Rafi bin Doming, Imam Masjid Kampung Lambak. Majlis merupakan anjuran PKWE bagi ahli-ahlinya. Tiga buah premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dalam operasi Merati dan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM302. Bahannya dan berita lain dapat diikuti selepas ini. Satu kes aktif COVID-19 disahkan sembuh hari ini dengan satu lagi kes masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 148 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 739 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,228 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 176 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 79,142 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Tiga buah premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dalam operasi Merati yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Kementerian Kesihatan di premis-premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara, daerah Belait dan daerah Tutong. Berikutan dengan penemuan itu, ketiga-tiga buah premis perniagaan berkenaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM302 dalam operasi yang dijalankan bermula 30 November 2020 hingga 6 Disember 2020 itu sebanyak 152 premis perniagaan diperiksa. Antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun, pengendali, penyedia makanan, tukang gunting rambut dan kaki tangan di premis-premis establishment kecantikan dan kesihatan didapati tidak memakai sungkup muka, tiada pemeriksaan suhu badan dan tiada kod QR Brew Health. Para pengurus perniagaan diingatkan untuk memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan mereka memakai sungkup muka, membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19, mendapatkan kod QR Brew Health
khusus bagi premis mereka dan mencetak serta melekatkannya di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan. Menggunakan aplikasi Premis Scan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi BrewHealth dan mengamalkan langkah-langkah kebersihan di premis perniagaan dan makanan yang diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara buffet. 34 buah petak disediakan dalam pasar rakyat yang diungkayahkan oleh Kedutaan Indonesia di negara Brunei Darussalam bagi memeriahkan dan mendukung Brunei December Festival 2020. Pasar tersebut diarahkan di Kedutaan Indonesia Jalan Kebangsaan. Pasar mempamerkan pelbagai jualan produk makanan dan minuman tradisi rakyat Indonesia serta pelbagai produk hasil kraftangan warga negara tersebut yang berada di negara ini. Menurut Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini, beberapa aktiviti disusun untuk orang ramai yang berkunjung ke pasar rakyat tersebut. Kedutaan Indonesia ingin memeriahkan December Festival di Brunei dalam bentuk ada food bazar, produk Indonesia, juga ada produk Brunei juga di sini. Ada makanan, minuman, both dari Brunei dan Indonesia. Ini untuk membantu small and scale medium price enterprises ya. Kemudian selain itu ada donor darah, blood donation, ada pap smear test untuk women for free, lalu ada cultural performance. Produk jualan yang dibawakan oleh para pengusaha tersebut diharap dapat menarik pelanggan yang datang. Ini ada macam dendeng, kalau mungkin di sini bilangnya lalapan daging ya. Terus ini ada empek-empek Palembang yang terbuat dari ikan tenggiri ya. Ini juga ada macam abon daging, juga ada macam madu, ada dendeng yang terbuat dari daun singkong. Saya mempromosikan masakan ala Madura Indonesian yang mana susah untuk didapati di Brunei untuk sate Madura, spesialnya untuk kambing, ayam, urat dan daging. Semua kami memakai produk lokal sendiri dan menternak sendiri. Sementara itu, sebagai mendukung Brunei December Festival 2020, Pasar Rakyat Kendalian Kedutaan Indonesia di negara Brunei Darussalam dimeriahkan dengan acara persembahan Gema Irama. Acara petang tadi dianjurkan oleh Chris Carmilla Creations. Pelbagai persembahan seni tarian, puisi dan nyanyian ditampilkan oleh barisan artis tempatan. Gema Irama adalah satu platform yang dicipta khas untuk belia-belia Brunei untuk menampilkan bakat seni dan digabungkan di satu pentas khas. Ia juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat akan nilai-nilai seni budaya dan manifestasi rasa kecintaan dalam melestari warisan bangsa. Sementara itu, 150 belia dari seluruh negara menyertai Muslim Youth Camp sempena Brunei December Festival 2020. Ia bermaklumat mempersiapkan diri para belia dengan pendidikan agama dari segi fizikal dan mental dalam menghadapi cabaran era globalisasi masa kini. Aktiviti 2 hari itu bermula pagi tadi di Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Beberapa aktiviti diungkayahkan, antaranya tadarus Al-Quran dengan tujuan membimbing belia agar lebih mendekati diri dengan Al-Quran dan masjid. Juga diadakan ceramah motivasi bertajuk Isu Sosial dan Keusahawanan Belia yang disampaikan oleh Haji Yusli bin Haji Ashli, Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Ceramah, cara menghalusi bacaan dan cara solat yang sempurna juga mengisi aktiviti perkemahan yang disampaikan oleh Haji Abdul Rahman bin Haji Ajak. Perkemahan dianjurkan bersama oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Jami Asri Hassanal Bolkiah dan Belia Syababur Roja Jami Asri Hassanal Bolkiah. Sebagai persediaan bagi pengendalian banci penduduk dan perumahan BPP 2021, pagi tadi Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES
Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan sesi muzakarah bersama para penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Brunei dan Muara. Taklimat berlangsung di Dewan Teater Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Taklimat disampaikan oleh Dayang Hajah Mariah binti Haji Yahya, Ketua Pengarah Perancangan Ekonomi dan Statistik. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Taklimat mengenai BPP 2021 pula disampaikan oleh Dayang Norizan binti Abdullah, Pegawai Perangkaan Kanan JPES. Banci Penduduk dan Perumahan 2021 akan meliputi seluruh masyarakat di negara ini termasuk rakyat negara Brunei Darussalam, penduduk tetap atau sementara yang tinggal di negara ini pada tahun 2021. BPP 2021 akan dikendalikan dalam 3 peringkat, iaitu peringkat pertama penyenaraian tempat kediaman mengikut kampung, kawasan di setiap daerah di seluruh negara bermula 20 Januari 2021 hingga 21 Februari 2021. Sementara peringkat kedua ialah pengendalian e-census mulai 20 April 2021 hingga 21 Jun 2021. Manakala peringkat ketiga temuduga bersemuka mulai 20 Julai 2021 hingga 2 Ogos 2021. Orang ramai masih berpeluang untuk mengunjungi Tamu Besar Temburong 2020 yang dibuka sehingga esok 13 Disember di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburong. Tamu Besar Temburong 2020 anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong diadakan bagi mengembang majukan sosioekonomi masyarakat dan meningkatkan masyarakat yang berpenglibatan dan bersepadu. Tamu Besar Temburong 2020 yang disertai oleh 60 pengusaha dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan ini dihasrat memberi peluang kepada pengusaha 1K1P, usahawan-usahawan kampung, belia-belia peserta satu kampung satu keluarga untuk menjana pendapatan. Ia juga merupakan satu langkah untuk menambah tarikan kepada pengunjung-pengunjung dari luar dan dalam daerah serta meningkatkan kemeriahan di daerah Temburong. Selain jualan, beberapa aktiviti juga diadakan, antaranya pertandingan masakan dan pameran. Dan pada masa yang sama kita ini mengharapkan terutama sekali kepada belia, jadikanlah berjual-jualan ini sebagai suatu pencarian, mata pencarian yang boleh menyara hidup, menyara keluarga dan menjadikan satu pendapatan kepada mereka. Karena ini adalah merupakan suatu peluang di mana pihak kerajaan Peduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam begitu prihatin dan memberikan peluang yang terbuka luas kepada para belia dalam mencaburi dalam hal-hal perniagaan inilah. Biro Mencegah Rasuah BMR menganjurkan peraduan melukis poster anti rasuah sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2020 yang diraikan setiap 9 Disember. Lebih 100 penyertaan diterima dari kalangan penuntut sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi di samping penyertaan penjawat awam, sekolah dan sektor swasta serta individu. Peraduan membawa tema Katakan Tidak pada Rasuah. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang peraduan disempurnakan oleh Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, Pengarah Biro Mencegah Rasuah di Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah. Peraduan terbahagi kepada 2 kategori iaitu kategori A lukisan digital dan kategori B lukisan tangan. Kategori A dimenangi oleh Awang Muhammad Nadir bin Haji Muhammad Husaini yang menerima hadiah wang tunai RM500. Sementara Dayang Nurul Izzatul Hidayah binti Abdullah Abdul Aziz, pelajar Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab, menjuarai kategori B dan menerima hadiah wang tunai RM400. Syarikat Usaha Brunei Shell BSJV mengadakan majlis penghargaan bagi 197 kaki tangan yang telah lama berkhidmat bersama syarikat berkenaan. Majlis diadakan di 2 tempat berasingan sebagai mengikut arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan berikutan pandemik COVID-19 di negara ini.
Majlis diadakan di Pusat Insani Seria dan Hotel Rizkun International Gadong. Antara yang hadir, Agnet John Scott Lewis, Pengarah Urusan Syarikat Brunei Shell Petroleum BSP dan Pengarah Urusan Syarikat Brunei Gas Asli Cecair BLNG dan Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM. Pada majlis itu, Pengarah Urusan BSP dalam ucapannya antara lain menjelaskan pihaknya mengadakan majlis penghargaan bagi penerima anugerah kerja lama dari BSP, Brunei LNG dan BSM yang telah mencurahkan masa dan bakti perkhidmatan mereka sehingga 4 dekad dengan kumpulan syarikat-syarikat BSJV yang mana 13 daripadanya telah menerima anugerah emblem 40 tahun pada tahun ini. Ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Sebahagian Jalan Gadong berhadapan Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat JPD menuju ke Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara sehingga kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah di jalan berkenaan selesai. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menasihatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email pro@pwd.gov.bn.